لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Amma ba'du, alhamdulillah, terafa'kan kesyukuran dan terima kasih kita Allah Ta'ala. Sambung kitab Idaman Penuntut. Masalah apa? Oh, kita dah habis dah bab solat Jumaat. Masuk kita uzur Jumaat pula. Uzur Jumaat. Muka surat 50 Rumi. Jawi 98 99. Uzur Jumaat maksudnya tak pergi sembahyang Jumaat dan tak berdosa. Kalau tak pergi sembahyang Jumaat dan berdosa, itu siapa-siapa lah yang wajib sembahyang Jumaat, dia tak sembahyang Jumaat, maka berdosa lah dia. Ini uzur Jumaat dengan maksud dia tak pergi sembahyang Jumaat tapi tak berdosa. Apa uzurnya? Kerana uzur lah. Uzur ni pula bukan semata-mata uzur sakit. Bukan uzur. Kalau Melayu uzur tu sakit lah kan. Tapi sebenarnya uzur ni bukan sakit aja. Teruzur, tak boleh. Dia tak boleh datang atas sebab-sebab tertentu. Dan salah satunya sakit. Tapi bukan sakit aja. Okay. Okay. Itulah maksud uzur. Jadi jangan kita salah faham, dia sebut uzur je sakit. Tiba-tiba nanti dia bagi contoh hujan. Hujan tu uzur sakit apa? Hujan basah, tu maksudnya uzur. Jangan uzur sakit, bukan uzur sakit semata-mata. Teruzurlah, teruzur. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup fasal ini, penutup bicara Jumaat. Last sekali habis bab Jumaat, syarat Jumaat, syarat sah, rukun, semua selesai dah. Habis dah penutup fasal ini, ceraian ini adalah dinyatakan bahawa segala keuzuran pada sembahyang berjemaah yang disebut dahulu berlaku juga pada sembahyang Jumaat. Dulu dia kata dah sebut dah. Kalau ingat buku surat apa? Tentang keuzuran solat jemaah. Sembahyang berjemaah, keuzuran solat berjemaah. Apabila uzur solat jemaah, maka begitu juga uzur solat Jumaat. Kena sebut betul-betul tu. Sebab jemaah Jumaat. Mana dia kata dah sebut sebelum ni? Ada kat belah mana? Dia beritahu dah sebut sebelum ni. Ada pada muka 42, cari lah kat situ. Bukan. Mana surat apa tak tahu. Tapi adalah sebelum ni. Surat apa? Uzur. Bukan solat jemaah. Uzur solat jemaah. Ada kot dekat 42 ni. Dia suruh cari lah. Sebab kita dah mengaji dia kata. Ada sebelum ni. Jadi, begitulah juga apabila teruzur daripada solat jemaah, maka jika berlaku perkara yang sama, Jumaat juga uzur. Jadi maknanya solat Jumaat ni memang fardu ain, memang wajib buat, wajib solat Jumaat, tapi kadang-kadang tak perlu buat, teruzur daripada buat, tak buat pun tak apa, tak berdosa. Antara sebab yang dia bagi apa? Seperti sakit. Sakit, bila sakit sepatutnya wajib Jumaat. Dia lelaki cukup syarat lah. Lelaki, balik, berakal semua cukup dah syarat. Tapi tak sembahyang Jumaat, adakah berdosa? Hukum asalnya berdosa lah. Tapi tiba-tiba dia sakit. Sakit yang tak mampu nak pergi solat Jumaat. Maka teruzurlah ia. Dia bagi contoh sakit. Sakit pula, sakit yang uzur sungguh lah. Macam, kalau macam sesema tu, tak nama sakit tu uzur. Sesema, tak jadi. Sakit kepala pun, sikit-sikit tu tak jadi. Sakit sungguh, migraine sungguh. Sakit, kalau demam biasa-biasa tu tak teruzur lagi. Demam sampai tak boleh bangun. Jadi itu kita letaklah kita punya tahap sendiri. Ni tak larat ni, tak larat, maka teruzurlah kita. Satu, sakit. Tapi bukan sakit aja, sebab dia kata sakit.
Bukan orang tu sakit aja. Orang tu sakit. Dan mungkin juga orang tu tak sakit. Tapi dia jaga orang sakit. Teruzur juga. Contohnya dia kena jaga orang sakit tenat. Tenat tak tenat sangat lah. Tapi orang sakit lah. Contoh kat hospital. Dia tu kira bukan sakit biasa-biasa masuk ward ni tak. Kira mungkin ICU. Mungkin dia masih lagi jaga. Sedar lagi. Kita datang dia seronok. Sebagai hiburan bagi dia. Bila kita datang. Kemudian masuk waktu Jumaat dah ni. Nak kena gerak dah ni. Oh janganlah duduklah sekejap. Dia tu pun memang kita tahu dah. Memang bukan sakit-sakit biasa. Bukan kalau kita nanti keluar awak ni. Tak. Kita rasa memang macam tak keluar je. Kita tengok tu. Cara sakit dia tu. Maka waktu tu teruzur daripada solat Jumaat. Siapa? Orang sakit. Memanglah dia sakit. Orang yang jaga bersama. Dan tak semestinya adik-beradik, tak semestinya. Mungkin kadang-kadang adik-beradik. Mungkin kadang-kadang kalau isteri yang sakit tu suami. Mungkin anak, mungkin ayah. Mungkin keluarga. Mungkin juga jiran. Mungkin kawan-kawan. Mungkin guru-guru. Kadang-kadang guru datang ziarah dia. Dia rasa sihat terus. Padahal isteri dia kata semalam macam nak mati dah. Tiba-tiba ustaz datang, guru dia datang lah. Nampak macam sihat, cakap ya Allah, makan lalu. Padahal 2 hari tak makan. Tiba-tiba masuk waktu pukul 1 dah. Pukul 1 dah. Lepas tu, saya dah duduk sini sejam dah ni. Nak beransur dululah. Allah duduklah sekejap lagi, sejam 2 lagi. Rasa sihat pula ni. Dia rasa tu. Tinggal sembahyang Jumaat. Tinggal sembahyang Jumaat. Ataupun teruzur dia daripada solat Jumaat. Sebab nak memberi seolah-olah macam hiburan lah. Hiburan bagi orang yang sakit. Mungkin juga kawan-kawan. Kadang-kadang anak dengan kawan, seronok kawan lagi. Anak mungkin lagi, aku nak cakap dengan kawan aku. Dia jadi semangat lagi. Tengok keadaan lah. Kadang-kadang ayah, kadang-kadang anak, kadang-kadang suami. Kalau perempuan, kalau yang sakit tu. Dan tak kisahlah siapa-siapa pun. Jadi yang penting, dia dikira menjaga orang sakit. Dan dengan dia ada, orang sakit tu rasa lagi sihat. Sedangkan nak tengok pada adatnya, orang sakit ni memang sakit sungguh. Maka teruzur daripada solat Jumaat. Okay, habis. Itu bab sakit. Dan sangat lapar. Ni pun samalah. Sangat lapar ni, sangat lapar sungguh. Bukan lapar sikit-sikit. Lapar sampai tak larat. Kita kata makanlah. Ini contohnya orang tak ada makanan lah ni. Sangat lapar. Maka mungkin dengan dia pergi pakai tenaga, tak tahu pengsan apa nanti. Maka teruzur juga. Terangkat kewajipan solat Jumaat. Zuhur kena, Jumaat je. Apa lagi? Yang ni best ni. Takut berjumpa piutang. Piutang apa? Piutang tu orang yang memberi hutang. Bukan orang yang berhutang. Orang yang memberi hutang. Jadi dia takut dia berhutang dengan orang. Dia takut jumpa dengan orang yang bagi pinjam dia duit tu lah. Sedangkan janjinya dah sampai. Dia syarat janji sampai. Kalau hutang bila nak bayar? Tahun depan. Tahun depan nak bayar. Tahun ni kenapa tak solat Jumaat? Takut jumpa orang yang berhutang kat aku. Tak jadi yang tu. Apa hal pula? Kau dah janji tahun depan lah. Bila sampai waktu yang dah dijanjikan untuk bayar, dia tak boleh bayar. Dia tak mampu nak bayar. Dia janji waktu tu. Bulan Ogos. Bila Ogos sampai, dia tak mampu nak bayar. Dia bukan ada duit, sengaja tak nak bayar. Bukan. Dia memang tak mampu nak bayar. Kalau dia jumpa orang tu, menimbulkan, mungkin kena tangkap, mungkin kena tumbuk, mungkin kalau jumpa setakat tegur-tegur, bila hutang nak bayar, setakat macam tu je, tak terangkat Jumaat. Maksudnya, bila jumpa, jadi teruk. Dia kena tangkap, dia kena pukul. Jadi bila macam tu, sedangkan dia tak mampu lagi nak bayar. Dan niat dia memang nak bayar. Dan duit dia memang tak ada. Hutang tadi, dia tak boleh bayar. Maka terangkat kewajipan Jumaat. Kerana takut jumpa hutang. Tapi kalaulah dia saja-saja je melarikan diri dari membayar hutang, mampu. Nampak dalam Facebook, update status pergi Kamera Highland 3 hari. Tiba-tiba hutang tak bayar, tak datang solat Jumaat tu tak boleh jadi. Tak boleh. Ini memang tak ada duit sungguh. Maka terangkat. Nampak tak? Jaganya Islam. Walaupun solat Jumaat tu fardu ain asal. Bayar hutang pun fardu ain juga. Cuma bukan dia sengaja. Maka takut jumpa, maka dia tak apalah. Dia tak datang. Kalau dia boleh jumpa orang tu, dia boleh cakap elok-elok, orang tu pun bagi masa jarak. Tak apalah, kalau macam tu bulan depan. Macam tu tak boleh. Ini jika jumpa, masalah bagi dia. Kena tangkap, kena pukul, sebagainya.
Tu takut jumpa piutang. Hujan. Maksud hujan ni bukan hujan biasa-biasalah. Hujan terlalu lebat. Sebenarnya bukan hujan aja. Hujan terlalu lebat, terlalu panas, angin terlalu kuat. Menyebabkan kalau pergi tu goyang-goyang begitu. Kalau pergi tu habis basah. Basah tu basah sungguh. Kalau naik kereta tak boleh. Wiper gerak pun tak nampak. Itu barulah terangkat. Bukan hujan biasa-biasa aja. Hujan termasuk juga panas yang sangat panas, termasuk juga angin atau ribut lah angin. Maka terangkat dan lain-lain lagi. Apa lain-lain lagi dia kata sini? Antara lain-lain lagi adalah tak ada pakaian yang layak. Itu maksud lain-lain. Banyak lagi. Maksudnya kalau nak tahu lebih, tengok kitab lain lah. Itu maksud dia lain-lain tu. Tak apalah, saya ambil satu dua perkara. Jika tidak ada pakaian yang layak bagi dia, maka terangkat juga. Apa maksud pakaian yang layak untuk dia solat Jumaat tu? Jika yang ada pakaian cuma pakaian orang perempuan aja. Rumah dia kena rompak malam Jumaat tu. Buat contoh lah. Malam Jumaat tu kena rompak habis. Semua baju-baju dia kena ambil perompak ni. Kata tak ada harta orang tua ni kata. Baju-baju aku ambil boleh jual bandel. Contoh lah. Yang tinggal baju kelawar bini dia je. Sekarang dah pukul 12 ni. Macam mana? Pakai baju kelawar agak-agak datang. Tu tak alright. Sah. Tak salah pun. Maka waktu tu dia pula siapa? Mungkin dia tu pengusi ke? Dia tu Bilal ke? Imam ke? Tak ada masalah. Ittaqullah pakai baju kelawar. Tak ada masalah. Cuma nak bagi tahu layak tak baju tu, pakaian tu layak tak bagi dia? Tak layak. Bila tak layak, terangkat solat Jumaat. Nak jaga maruahnya Islam ni. Ataupun tinggal baju anak dia, baju t-shirt, satu gambar naga sini besar. Kepiah hilang semua, kepiah semua kena ambil. Kena curi. Habis tu ada apa? Topi sudu. Tak layak Pak Imam pakai gitu. Tak layak kita orang surau masjid pakai gitu. Bukan berdosa. Tak layak aje. Maka terangkat. Cuma kalau aku nak pergi juga, kelawar pun kelawar lah. Boleh. Bukan salah. Kelawar pun kelawar lah pergi. Itu sekadar contoh logiknya. Pergilah pergi beli kejap kan, duit tak ada kan. Tu cerita beli. Kalau boleh beli, belilah. Nak cerita hukum je. Pakaian yang tak layak. Maka terangkat kewajipan solat Jumaat. Ataupun pakaian macam pakaian orang kafir ke. Mana tahu ada baju kain kuning Tok Sami tu. Ada kat rumah dia. Tu je tinggal. Tapi nak macam mana nak tahu aurat? Janji tu tak aurat. Tak layak. Pakaian tu tak layak. Antara lagi masuk lain-lain tu adalah bau badan dia tu sangat kuat. Dah pakai macam-macam dah. Dodorona lah. Habis semua dia tenyeh lah. Tetap bau. Tak boleh buat apa dah. Mandi, lepas mandi 5 minit peluh balik. Ada. Saya ada jumpa 2-3 orang. Dia solat jemaah dan dia segan. Dia cerita, dia tanya saya tentang solat jemaah. Padahal solat jemaah tu tak buat tak apa, tak pergi tak apa. Ni solat Jumaat pun terangkat. Dia kata dia memang mandi 5 minit je peluh balik. Dan peluh bau dia. Masya-Allah dia kata kuat bau. Dia pun tahu. Tapi dia sendiri tak bau sebab hidung dia dah mati dah. Mati bau. Orang lain yang bau. 2 kali bercerai. Sebab tu. Kita kata macam kelakar. Tapi memang cerai sebab tu. 2 kali. Kahwin, cerai. Lepas tu kahwin lagi, cerai lagi. Atas satu alasannya. Tak tahan bau. Tak tahulah. Memang bau dia memang adalah bau pelik sikit. Adalah. Kalau dalam lift, memang kalau boleh nak keluar cepat-cepat lah. Jadi macam mana dah bau dia gitu. Dia makan begitu. Makan makanan, sapu-sapu, semua dia dah buat dah. Tetap bau juga. Terangkat solat jemaah, Jumaat pun terangkat. Bukan jemaah je, Jumaat pun terangkat. Sebab bau badan. Bau badan ke bau mulut ke bau-bau lah. Bau-bau. Dan juga dinyatakan, habis dah bab apa ni? Bab uzur Jumaat. Dan juga dinyatakan, sikit je bab tu. Dan juga dinyatakan sunat-sunat dan adab hendak hadir Jumaat. Ini bukan wajib lah. Ini sunat. Kalau boleh buat. Kalau tak buat pun tak apa. Cuma buat tu baguslah, beradab. Sunat beradab hendak hadir Jumaat, hendak datang solat Jumaat. Iaitu yang pertama, sunat yang pertama, sunat mandi bagi mereka yang hendak hadir. Dia nak pergi solat Jumaat, sunat mandi sebelum pergi tu. Bermula boleh mandi waktunya mulai dari waktu fajar pagi. Fajar tu subuh. Tetapi yang afdalnya ketika dekat hendak pergi. Bermula boleh
mandi sunat dia, dapat dah pahala, boleh niat mandi sunat Jumaat bermula subuh. Subuh je mandi boleh niat dah. Lagi dekat nak pergi solat Jumaat, lagi afdal. Bila nak pergi? Pukul 10. Nak pergi pukul 10, pukul 9.45 sunat mandi. Tengok. Nak pergi pukul apa? Pukul 12. 11.45 lebih kurang sunat mandi. Begitulah. Tapi bermula boleh mandi, sah untuk nama mandi pergi Jumaat, mandi solat Jumaat, mandi kerana nak pergi Jumaat, bermula boleh subuh. Azan subuh je dah boleh dah. Itu dia maksud waktu fajar pagi. Lagi afdal, lagi dekat, mandi. Cuma dia adalah satu tuntutan yang sangat kuat tau. Mandi ni, bagi kita tak berapa kuat. Kita tak anggap mandi Jumaat tu kuat. Tuntutan kuat. Kita anggap sunat biasa. Sedangkan dia sunat muakkad. Sunat yang kuat. Sehingga kan ulama' buat contoh. Jika dia ada masa sikit, katalah pukul 1.17 kan. Katalah pukul 1.15. Dia ada di rumah dah. Katalah balik kerja ke apa ke, tak kisahlah. Dia ada di rumah ni, 1.15. Kalau dia pergi ke masjid untuk sembahyang, sempatlah khutbah pertama, sempat. Sekejap je, mungkin 5 minit ke 10 minit ke sampai. Dia dikira awal lah juga. Kata ataupun kita ambil 1.10 lah. 1.10 ada kat rumah. Kalau sampai ni, kalau dia tukar baju je ke apa, terus pergi ke masjid, sempatlah khutbah pertama, khutbah kedua, sembahyang. Macam orang awal datang. Okay. Jika dia mandi, mungkin khutbah pertama tu tengah-tengah baru sampai. Kalau kita punya logik kita, pergi terus lah. Mandi bukan wajib. Sedangkan ulama' bahas benda ni. Afdal lagi mandi walaupun lambat. Maksud lambat Jumaat tu bukan lambat sampai masbuk. Lambat tu maksud khutbah pun tak sempat. Mungkin khutbah kedua baru sampai. Kenapa khutbah kedua baru sampai ni? Sebab tadi dah terlambat. Dah terlambat tu nak buat macam mana? Sekarang ni nak mandi ke nak datang awal? Dia mana yang afdal pilih? Pilih mandi, bukan pilih datang awal. Kerana apa jadi gitu? Kerana tak ada ulama' pun kata datang awal Jumaat wajib. Tak ada. Tak ada. Tapi ada ulama' kata mandi Jumaat wajib. Bukan mazhab kita lah, tapi ulama' lain. Jadi oleh kerana ada pendapat ulama' lain, mazhab lain yang mengatakan kalau tak mesti kena mandi hari Jumaat. Kalau tak mandi Jumaat berdosa. Oh, pelik lah, kita tak pernah dengar. Ulama' lain lah, sebab mazhab Maliki sebagainya. Jadi dia kata mesti mandi hari Jumaat. Kalau tak mandi berdosa. Nabi suruh mandi. Ada hadis dia. Ini hadis dia. An Abi Sa'id Al-Khudri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ghuslu yaumal jumu'ah. Mandi hari Jumaat wajibun, wajib. Ala kulli muhtalim, atas setiap orang yang dewasa. Mandi Jumaat tu wajib. Maka mazhab-mazhab lain mengambil kata Nabi kata wajib. Siapa tak mandi Jumaat berdosa lah. Jadi walaupun kita mandi itu sunat, tapi ada ulama' kata wajib. Maka meninggalkannya hukum makruh. Meninggal mandi itu makruh. Datang awal, tak ada satu ulama' pun kata mesti nak sembahyang Jumaat mesti datang awal. Tak ada. Tak ada pun kata. Semua kata sunat ada. Sunat datang awal ada. Wajib datang awal, satu ulama' pun kata tak ada. Maka kalau ulama' lain ada kata wajib, walaupun kita kata sunat, mana lagi berat? Berat yang ulama' lain kata wajib lah. Jadi maknanya kalau kita ada masa yang pendek, masa ni kalau aku mandi datang lambat sikit ketika khutbah baru datang, kalau tak mandi boleh datang awal, maka nak pilih yang mana? Pilih mandi. Nak bagi tahu beratnya tuntutan mandi ni, cuma tak sampai wajib aja. Berat tuntutan mandi. Tapi kita buat macam lebih kurang lah. Lebih kurang. Kalaulah kita tahu, kalau kita pandang ianya berat, kita mandi masa orang kerja lah. Orang yang tak kerja settle masalah. Dia akan mandi sebelum pergi tu. Orang yang kerja macam mana? Dia bawa tuala tau. Bawa sabun, muka gigi apa semua, bawa baldi. Keluar pada pejabat. Tak simpan dalam kereta. Pergi masjid, mandi. Sekarang ni masjid semua ada tempat mandi. Bawakan tuala. Tapi nampak pelik lah sikit kan. Nampak pelik sikit. Mandi pagi tu, sebelum pergi kerja. Kan boleh mandi bermula subuh. Mandi pagi tu. Niat mandi Jumaat. Boleh je. Tapi yang terbaik, cuti ya Jumaat. Hari raya kita kan, hari raya mingguan umat Islam kan. Kerja apa Jumaat ah? Cuti ya. Bukan ni. Cuti ya. Itu yang terbaik.
patutnya Jumaat kena cuti. Bila cuti, timbul tak masalah ni? Dah tak timbul masalah ni. Tapi kita nak tiru pula hari Ahad. Kenapa cuti? Hari Minggu kan, hari Minggu kita kan hari Jumaat. Kita tu orang Islam lah. Kena tukar. Ha? Tukar apa? Kena tukar cuti. Okey. Habis. Okay. Paling lagi dekat nak pergi, lagi afdal lah. Lepas tu, apa lagi? Adab-adab Jumaat ni. Pergi sembahyang Jumaat. Membersihkan badan daripada bau yang menyakiti. Yalah, nak jumpa orang ramai, bersihkanlah badan daripada bau. Nanti orang sebelah tak selesa. Apa lagi? Maksudnya, membersihkan badan daripada bau yang menyakiti. Jangan bagi bau badan tu. Kadang-kadang, dia main dekat asap. Dia tak perasan. Sama lah hidung dia mati. Macam sate ke kan. Kipas sate. Macam goreng pisang. Macam roti canai. Semua tu ada asap. Tukang yang buat tu, dia tak bau dah. Tapi kalau dia duduk sebelah orang, kuat bau. Bau asap tu lah. Bau minyak ke bau asap tu. Dia kata, tak bau pun. Memang dia mati dah dia punya tu. Hidung dia tu kan. Mati bau dah. Jadi, jaga. Bukan jaga badan aja. Pakai bau tu pun kena jaga. Kalau tidak, dia akan menyakiti. Menyakiti tu maksud orang sebelah jadi serabut. Memakai pakaian yang berwarna putih. Ini sunat. Cuma itulah. Kita kadang-kadang nak macam-macam juga. Tapi kalau dari segi hukum, pakai warna putih. Dia pada ketika hari raya, disunatkan pakai pakaian yang paling baru. Tak kira warna apa. Janji baru. Sunat. Ni sunat ni. Hari raya, sunat pakai pakaian baru. Warna apa tak penting. Kalau warna putih, lagi bagus. Kalau warna tak putih pun tak ada. Tak apa. Janji baru. Sunat. Sebab tu kita hari raya beli baju. Cuma kita terbalik sikit. Raya kita, raya besar kita, raya haji. Raya puasa ni nombor 2. Raya nombor 2. Raya kecil sikit nak banding raya haji. Kita beli baju, raya puasa. Raya haji tak beli. Terbalik. Patut beli raya haji, raya puasa tak payah beli. Ataupun beli dua-dua. Lagi terbaik kalau ni. Jadi, hari raya disunatkan pakai baju baru. Hari Jumaat disunatkan pakai baju putih. Tak kisahlah baru ke buruk. Dia punya tu kaedah dia. Sunat ni. Ada satu lagi. Hari, ketika solat istisqa, minta hujan. Kan ketika kemarau, kemudian pemerintah suruh puasa 3 hari sebab kemarau dah lama berbulan-bulan, maka wajib puasa waktu. Pemerintah kata wajib puasa 3 hari. Waktu tu semua jadi wajib. Bukan puasa Ramadan je puasa wajib tau. Puasa satu lagi, puasa istisqa. Puasa kerana pemerintah suruh puasa 3 hari. Jadi wajib, tak puasa berdosa. Kecuali orang yang uzur. Siapa tak puasa berdosa? Hari yang ketiga keluar untuk semayang istisqa, minta hujan. Ketika keluar tu, pakaian dia beza pula. Pakai apa? Pakai yang lusuh-lusuh. Pakai yang buruk-buruk. Kalau boleh compang-camping. Lepas tu pula, naik kenderaan yang paling buruk. Jangan naik MERS kita. Jangan naik mahal. Jalan kaki lagi bagus. Bawa datang semua binatang-binatang ternakan pergi dekat tempat semayang istisqa ni. Dia tak buat di masjid, dia buat di luar masjid. Luar. Bawa pula orang tua-tua sakit-sakit, naik wheelchair tu, bawa sekali. Baby bawa sekali. Apa lagi? Semua binatang, kucing apa semua bawa sekali. Pandai-pandai lah nak buat macam mana pun. Bawa semua. Baju pakai apa? Pakai baju lusuh-lusuh. Bagi orang yang beruniform, pakai baju uniform. Maksudnya doktor pakai baju doktor, kan? Bawa benda tu, deg-deg tu. Semua bawa tu. Polis pakai baju polis trafik pakai baju trafik, datang ramai-ramai untuk sembahyang. Maknanya ada 3 jenis pakaian. Kod etika pakaian. Hari raya baru, sunat baru. Hari Jumaat sunat putih. Hari kemarau yang nak solat istisqa, pakai pakaian yang lusuh-lusuh. Bagi orang awam, orang biasa, pakai pakaian buruk-buruk, lusuh-lusuh. Bagi orang yang bekerja tu, bawa pakai pakaian uniform dia. Tu kod etika. Pakai putih. Apa lagi pada hari Jumaat? Mengerat kuku jika panjang. Kerat kuku kalau panjang, sunat kerat kuku. Kerat kuku jika panjang. Kemudian cabut bulu ketiak andai anda misai, cukur bulu ari-ari.
pada hari Jumaat tu. Sunat, dapat pahala. Bulu ketiak, cabut, sunat. Cukur pun boleh, tapi sunat cabut. Ada orang tak boleh cabut. Dia tak tahan, maka cukurlah. Tapi bulu ketiak, sunat, cabut. Misai andam cukur pun boleh. Cuma andam. Andam ni trim misai. Yang ada misai lah. Nak cukur pun boleh. Bulu ari-ari, cukur. Pada hari Jumaat, sunat. Memakai bau-bauan yang wangi. Pakai perfume yang wangi. Pada hari Jumaat. Sebab nak pergi ni, lagi sembahyang Jumaat, biarlah wangi-wangi. Apa lagi? Dan senyap dengan khutbah. Ketika khutbah dia tu senyap. Kalau tidak, kenapa? Kerana bercakap ketika khutbah, faqat laghauta, maka telah laghalah perbuatan bercakap tadi tu. Walaupun bercakap tu benda baik sekalipun. Apa lagi? Cuma senyap mendengar khutbah ni, ulama ada kias, tapi dia agak ni sikitlah, banyak khilaf sangat. Kita bincang sikit je lah. Apa maksud senyap mendengar khutbah? Ada ulama kata maksud senyap ni beri perhatian lah. Beri perhatian kepada apa? Kepada khatib. Beri perhatian kepada khatib. Yang boleh dengar ataupun dengar dan lihat. Tengok khatib dan dengar. Itu maksud senyap. Pertama senyap, maksudnya senyap lah, tutup mulut. Dan maksud senyap juga beri perhatian. Tengok khatib. Dan tengok dengan mata, dengar. Setengah ulama kata gitu. Cuma kalau kita ambil pendapat tu, masalah lah sikit. Masalah kan tempat-tempat lain, tempat macam dekat Lembah Kelang, dia kalau kita nak download teks, dia ada tiga pilihan. Pertama Jawi, yang kedua Rumi, yang ketiga multimedia. Saya tak tahu faham ni ada ke tak? Ada? Tak ada, dua je. Rumi dengan Jawi. Ke Rumi saja semua? Jawi Rumi je. Kalau tengok yang dekat macam kat KL ke apa, dia ada satu lagi multimedia. Boleh download. Bila download, Bilal ke Siak ke Imam ke download, lepas tu dia pasang keluar dekat skrin. Masa baca tu je, dia kena tekan juga. Seorang tu kena tekan je. Standby je Bilal. Dah masuk ni, pump tekan. Jadi orang pakat tengok tu lah. Jadi kalau mengguna pendapat ni, problem lah. Kira tak dengar. Kira habis tengok juga. Tengok, tapi itu tidak memberikan perhatian kepada khatib. Macam mana tu? Kita ambil pendapat yang kedua lah. Yang maksud senyap tu memang senyap betul. Apa sahaja yang berkaitan dengan khutbah, tak ada masalah untuk buat. Antaranya apa? Tengok teks. Sebab kalau tidak ngantuk. Lebih baik tengok teks. Dapat juga multimedia tu, maksudnya dia ada gerak-gerak juga. Masa cakap tu, tulisan tu bergerak. Kadang-kadang ada gambar kartun. Ada gambar tu kan. Macam bersalaman, tiba-tiba ada gambar duduk salam. Dekat apa? Projektor tu. Jadi tak ada masalah lah kat situ kan. Barang siapa masuk masjid, imam sedang membaca khutbah. Masuk masjid, masuk imam khatib sedang berkhutbah. Hendaklah ia sembahyang sunat qabliyah secara ringkas. Hendaklah tu sunat. Tu adab dia. Memang adabnya dengan khatib. Tapi adab dengan khatib dengan adab menghormati masjid lebih besar menghormati masjid. Menghormati tuan masjid. Rumah Allah kan. Maka buatlah qabliyah dengan ringkas. Maksud qabliyah ni belum duduk. Sebab bila sebut qabliyah belum duduk, dia termasuk dengan tahiyatul masjid. Kalau dah duduk, dia nama qabliyah saja. Tak masuk tahiyatul masjid. Waktu tu tak boleh. Dia sebut bawah tu. Jadi maksud qabliyah ni, baru-baru masuk, imam masuk. Memang khatib tengah khutbah. Maka sembahyang. Dia panggil, diistilahkan qabliyah. Sebenarnya qabliyah dan tahiyatul masjid, two in one. Tapi kalau dia dah duduk, qabliyah tak boleh. Okey, macam mana tengok Tetapi orang yang sudah duduk dalam masjid, dia dah duduk dalam masjid, mendengar khutbah. Duduk dalam masjid dengar khutbah, haram bangun sembahyang ketika itu. Sama ada sembahyang sunat atau sembahyang fardu. Sembahyang fardu tu maksud sembahyang qada lah. Mana boleh sembahyang fardu? Sembahyang Jumaat tak buat lagi. Fardu apa? Qada lah maksudnya. Sama ada sembahyang sunat atau sembahyang fardu. Sama ada sebelum khutbah ia sudah sembahyang atau belum. Jadi maknanya yang kata boleh sembahyang qabliyah tadi, qabliyah Jumaat tadi, yang dia masuk-masuk, imam khatib dengan khutbah dia masuk-masuk. Masa tu boleh sembahyang qabliyah. Yang terbaiknya kita sebut bukan qabliyah, sebut tahiyatul masjid. Sebab kalau sebut qabliyah, boleh sembahyang qabliyah. Kalau orang tu dah duduk, imam khutbah, Allah lupa nak qabliyah, dia bolehlah qabliyah. Tak boleh.
Jadi yang cantiknya adalah, maksudnya adalah sembahyang sunat qabliyah tu maksud tahiyatul masjid bersekali dengan qabliyah. Bila kita masuk, dan dia belum duduk lagi. Dia belum duduk lagi. Kalau dia dah duduk tak boleh. Walaupun dia duduk nak buka stokin. Di dalam masjid. Kalau buka stokin dekat luar, dekat tangga, tu tak nama masjid lagi, tak apa. Dia masuk nak ambil uduk. Nak ambil uduk, imam khatib dah nampak dah bagi salam, dah start khutbah dah. Dia pun nak ambil uduk, duduk dulu nak buka stokin. Duduk, buka stokin. Lepas tu ambil uduk. Tak ada lah. Sembahyang wuduk ada, tapi sembahyang wuduk tak boleh ketika khatib. Yang boleh tahiyatul masjid ataupun qabliyah tadi je. Itu pun belum duduk, dia duduk, tak boleh dah. Jadi kalau nak pecat stokin tu, pecat sambil berdiri. Tak boleh duduk, tak boleh duduk. Dah duduk, okey, dah duduk, dah tak ada dah tahiyatul masjid. Kalau duduk. Tapi qabliyah ada lagi. Qabliyah ada, yang tak ada tahiyatul masjid aja. Kalau khatib masa tu tak naik lagi, dia boleh je qabliyah. Cerita sekarang ni khatib dah naik. Bila khatib dah naik dan dia dah duduk, tak boleh dah qabliyah. Bukan untuk tak boleh qabliyah, tak boleh tahiyatul masjid, tak ada dah. Jadi kena hati-hati juga kat situ. Jadi maknanya bukan katanya kalau duduk, aku dah duduk, tak adalah qabliyah aku, qabliyah Jumaat aku. Tak, khatib tak naik lagi, asal tak ada. Sembayang qabliyah. Ini kalau khatib sedang khutbah, jaga kat situ. Jaga. Sama ada sebelum khutbah ia sudah semayang atau belum. Aku belum lagi, ataupun dah semayang atau belum. Tak boleh dah. Tak boleh dah. Antara salah satu lagi yang datang, salah satu lagi adab hari Jumaat yang tak ada dalam kitab kita, saya sebab ambil satu hadis, iaitu datang awal ke masjid. Yang kita pun dah bincang sekejap sikit sebelum ni. Iaitu datang awal ke masjid. Datang awal, paling awal adalah datang ketika solat subuh. Cubalah buat sekali. Tak banyak pun sekali, cuba. Pagi tu, pukul 6 tu keluar nak sembahyang subuh tu, itulah sembahyang Jumaat kita. Buat sekali. Time cuti ke time kalau dah pencin, buat cara pencin, tak apalah. Keluar-keluar tu, banyak kan nak pergi sembahyang Jumaat. Itulah. Padahal subuh tak sembahyang lagi. Maksudnya keluar sembahyang Jumaat pada waktu subuh. Pergi duduk. Kemudian terus sembahyang subuh. Kemudian baca Quran ke apa ke, buatlah apa pun. Rasa nak buang air apa, keluarlah buang air. Masuk balik. Jadi maknanya dia sembahyang, dia datang solat Jumaat pada waktu subuh. Untuk dapat apa ni? Dapat seperti pahala seekor unta. Saya baca hadis ni. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi kata, "Man igtasala yaumal jum'ah." Siapa yang, kita terjemah teruslah. Man igtasala yaumal jum'ah. Siapa yang mandi pada hari Jumaat. Ghuslal janabah, macam mandi junub. Maksudnya mandi yang sunat tadi itulah. Thumma, kemudian raha. Kemudian dia pergi sembahyang Jumaat. Pagi tu pukul 6 tu. Faka'annama qarraba badanah. Dia dapat pahala solat pahala dia datang tu seumpama korban seekor unta. So, korban seekor unta. Pahala dia. Wa man raha fi sa'ati tsaniyah. Lambat sikit, kita agak-agak pukul apa? Lebih kurang kalau pergi pukul 6, 7.30 kot. 7.30 tu pergi mana tu? Nak pergi sarapan, lepas sarapan terus nak pergi sembahyang Jumaat. Tu 7.30, 7.45 pergi sembahyang Jumaat. Kalau buat macam tu dapat apa? Faka'annama qarraba baqarah. Pahala dia seumpama dapat pahala korban lembu seekor. Baqarah lembu seekor. Besar pahala tu. Pergi lebih kurang pukul 7.30, 7.45 pagi. Pergi sembahyang Jumaat. Baik-baik pergi sembahyang dapat unta terus tak? Alang-alang berapa jam je beza. Okay. Wa man raha fi sa'ati thalithati faka'annama qarraba kabshan aqran. Lambat sikit, 7.45, 8 suku, 8.30, lebih kurang 8.45 macam tu, pukul 9, lebih kurang gitu. Pergi sembahyang Jumaat, dapat pahala seperti korban seekor kambing bertanduk. Tapi kena pergi pukul 9 lah. 9. Macam tak ada harapan je. Pukul 9 pergi sembahyang Jumaat. Hebat. Tok siap tak hari lagi. Wa man raha fi sa'ati rabi'ati faka'annama qarraba dajajah. Pergi waktu lambat lagi sikit. Lebih kurang pukul berapa? 10 lebih. Lebih kurang Dapat 10
10 lebih 11 lah. Dapat dajajah ayam. Ayam jantan. Bolehlah juga. Boleh tahan ayam jantan. Mahal sekarang ayam jantan. Berapa? RM40. Bolehlah. Tapi datang pukul 11 lah. Wa man raha fi sa'ati khamisati fa ka'annama qaraba baydatan. Lebih 12 ke atas tu telur ayam. Yang tu dok kita dapat. Telur ayam. Lepas tu kalau lebih pada tu maksudnya fa idza kharajal imamu hadaratil malaikatu yastami'una adh-dhikr. Kalau dah masuk Zuhur 1.17 baru datang. 1.17 baru datang. Dapat apa? Dia tak sebut dapat apa. Dia cuma kata malaikat tak ada dah kat situ. Malaikat dah pergi untuk dengar khutbah lah, sebab dah masuk Zuhur. Dan malaikat tak catat dah. Dia kedatangan dia. Kedatangan dia malaikat tak catat. Nanti kalau tengok nanti dekat kedatangan malaikat orang tak sembahyang Jumaat. Tapi rakaat atid dia catat sembahyang Jumaat. Rakaat atid memang catat lah. Cuma malaikat yang kedatangan tak catat. Bila tak catat tak dapat banyaklah fadilat pahala-pahala yang tak dapat. Kerana lambat. Kerana pergi lambat. Jadi antara bid'ah, kita istilah bid'ah yang terawal, yang setelah kewafatan Nabi, bid'ah terawal yang umat Islam buat adalah datang lambat solat Jumaat. Istilah kita panggil bid'ah lah. Benda yang Nabi tak buat dulu, para sahabat tak buat dulu, kita buat, iaitu datang lambat. Para sahabat datang waktu subuh. Kadang-kadang lewat ni pukul 9 kelang kabut nak pergi sembahyang Jumaat. Pukul 9 kelang kabut nak pergi sembahyang Jumaat. Allah hai. Kalau boleh pergi awal, kalau boleh try yang subuh tu. Sekurang-kurang sekali seumur hidup. Sekurang-kurang sekali. Lepas tu tak apa lah, kalau dah rasa tu. Duduk baca Quran, sembahyang duha, habis maksimum duha 10, 12 sampai tak boleh duha dah. Tak apa, baca Quran lagi. Penat. Bawa lah roti ke apa, air ke apa dulu untuk minum, makan apa sarapan. Habis. Sembahyang sunat hari ya. Sembahyang sunat hari raya kita bahas sikit sekejap lagi. Raya baru lepas. Habis dapat Jumaat. Lepas ni kita sambung sembahyang sunat hari raya. Allahu Akbar. Syahadu an la ilaha. La haula wala quwwata illa billah. La haula. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala Allah. Walaupun kita dah baru lepas raya ni, lambat lagi nak raya ni.
Oh, macam mana sampai ni? Takkan nak langkah tak? Jalan aja lah. Takbir raya apa semua. Lambat lagi 10 bulan lagi ni raya ni. Bacalah. Masuk kita sembahyang sunat hari raya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulum fid darin amin ya rabbal alamin. Sembahyang raya fitri dan sembahyang raya adha yang disebut sembahyang 2 hari raya, itu hukum dia sunat muakkad, sangat dituntut, termasuk dalam kumpulan sunat yang disunatkan berjemaah. Termasuk kumpulan sunat, maksudnya solat sunat yang disunatkan berjemaah. Ada solat yang tak disunatkan berjemaah. Ada. Contohnya duha, tak sunat berjemaah. Contoh solat hajat, tak sunat berjemaah. Bukan kata tak sunat tu tak boleh buat, boleh, cuma tak disunatkan. Ada solat yang disunatkan untuk berjemaah, iaitu ada 5 je solat yang sunat untuk berjemaah. 2 hari raya, 2 gerhana, minta hujan. 5 ni je solat sunat yang disunatkan berjemaah. Selain daripada 5 ni tak sunat jemaah. Tapi jangan salah faham. Bila sebut tak sunat jemaah, bukan tak boleh buat, tak sunat aja jemaah. Macam solat tahajud, kita buat jemaah, dia tidak disunatkan untuk berjemaah. Buatlah boleh, cuma tak sunat. Sunat ada 5 je. Jadi antaranya solat sunat raya fitri, raya adha, yang disebut sembahyang 2 hari raya, iaitu sunat muakkad, termasuk dalam kumpulan sunat yang disunatkan berjemaah. Dan sunat dikerjakan seorang diri, boleh juga buat seorang. Sembahyang raya boleh je buat seorang. Sama ada kadang-kadang apa, dia naik bas ataupun naik kenderaan balik, tiba-tiba bas tu kerosak sampai lambat ke malam raya tu, sampai pukul 9 lebih dah sampai kampung. Allah, dah habis sembahyang raya. Sembahyang je lah kat rumah tu. Dia ingat sembahyang raya mesti jemaah. Tak, sembahyanglah seorang-seorang. Allah apanya, Allah rugi tak dapat sembahyang raya. Tak terasa macam raya dengan tak takbir raya. Tak takbir raya tu tak apalah. Sebab tak sembahyang raya tu, bukan tak boleh. Ambil wuduk, sembahyanglah. Sebab dia disunatkan berjemaah. Seorang-seorang pun sunat juga solat raya ni. Sama ada orang mukim atau musafir. Sama ada dia memang duduk kampung dia ataupun dia jenis musafir, pun sunat juga. Laki-laki dan perempuan. Laki ke sunat, perempuan pun sunat solat raya ni. Tetapi orang yang sedang mengerjakan haji tidak sunat mengerjakan berjemaah. Orang yang duk buat haji ni, bila sebut ni maknanya raya haji lah kan, tak disunatkan berjemaah sekalipun ia tiada di Mina, kerana mereka sedang sibuk, orang buat haji ni sedang sibuk dengan kerja haji. Dari itu disunatkan mereka sembahyang sendiri-sendiri saja, sebab dia sibuk dengan kerja-kerja haji kan. Mula waktu bermula boleh sembahyang raya tu bila? Mula waktunya, mula masuk waktu dua-dua sembahyang adha dengan fitri tadi, ini dari sejak mula terbit matahari, lepas syuruk tu. Bila bunyi jam masjid bunyi syuruk tu, mana syuruk tu 7 minit, lebih kurang lah 20 minit. Maknanya 7.27 dah boleh dah. Lebih kurang. Bunyi itu syuruk. Waktu tu haram sembahyang masa bunyi yang syuruk tu. Tapi tak lama, pendapat 4 hingga 24 minit. Sebagai ulama kata 4 minit je haram. Lepas tu boleh dah. Paling lama ulama kata 24 minit. Sebab waktu tu setan sedang duduk betul-betul dekat di antara tanduk dia, di antara matahari naik. Masa matahari naik dia duduk situ. Supaya penyembah-penyembah kaum Majusi, agama Majusi, penyembah-penyembah api, penyembah-penyembah matahari ni supaya sembah. Setan duduk kat situ. Konon-konon macam sembah setan lah. Gitulah lebih kurang. Jadi untuk mengelakkan menyerupai mereka, kita tak sembah dia tapi macam nak serupa, maka waktu tu sebagai ulama kata makruh, sebagai ulama kata haram. Iaitu bila ni? Syuruk bunyi tu je. Paling pendek 4 minit, paling panjang 24 minit. Jadi lepas pada tu dah boleh dah. Sejak mula terbit matahari. Tetapi sunat ditunggu hingga naik setinggi kira-kira 7 kaki di tepi langit. Matahari tu naik 7 kaki. Pernah tengok dia naik kan? Ukur lah 7 kaki. Dan berkekalan waktunya, dan sunatnya waktu tu lah. Waktu 7 kaki tu, matahari 7 kaki. Kalau kita lebih kurang 8 lebih lah. 8 lebih. Di tepi langit. Dan berkekalan, dan boleh dah sembahyang
raya tadi tu, sehingga bila? Sehingga gelincir matahari. Gelincir tu Zuhur. Sampai Zuhur boleh lagi. Sampai Zuhur boleh sembahyang raya lagi. Kita kadang-kadang tu lah, tak sembahyang raya. Pukul 1 tengah pagi boleh lagi. Janji jangan masuk Zuhur. Zuhur baru habis. Lafaz niatnya usalli sunnata Idul Fitri raka'atain lillahi ta'ala, sahaja aku sembahyang sunat raya fitri 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Usalli sunnata Idul Adha raka'atain lillahi ta'ala, sahaja aku sembahyang sunat raya Adha 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Itu niat adalah. Sekurang-kurang sembahyang raya ialah 2 rakaat, seperti sunat Zuhur. Sembahyang raya ni macam solat sunat Zuhur. Dia ada sebab kenapa dia kata seperti sunat Zuhur. Kenapa tak kata seperti sunat Maghrib? Maghrib dengan Zuhur sama tak sunat dia? Sama je. Kenapa tak kata seperti sunat Asar? Asar sebelum Asar lah. Seperti sunat Isyak. Seperti sunat subuh. Qabliyah subuh tu kan? Sama je. Sunat Zuhur pun sama. Kenapa? Kebanyakan ulama dia meletakkan bila sebut sunat je, nak bagi tahu solat 2 rakaat, dia akan bagi contoh sunat Zuhur. Dia tak bagi contoh sunat subuh. Walaupun sunat subuh dengan sunat Zuhur tu sama aja. Sunat Asar pun sama, sunat Maghrib pun sama, sunat Isyak pun sama. Tapi dalam banyak-banyak tu dia pilih Zuhur. Ada sebab. Kerana solat yang pertama terzahir di atas muka bumi, solat 5 waktu, solat fardu 5 waktu, yang pertama terzahir atas muka bumi adalah Zuhur. Lepas Isra' Mi'raj lah. Lepas Nabi Isra' Mi'raj, solat yang pertama 5 waktu tu adalah solat Zuhur. Maka kalau solat Zuhur adalah solat yang pertama, sunat Zuhur adalah sunat yang pertama jugalah. Maka oleh kerana dia yang pertama, maka kita guna dia sebagai contoh. Macam kita orang Melayu daripada dulu lagi cakap beli ubat gigi, kita kata Colgate. Sampaikan suruh belilah Colgate. Kenapa tak beli? Colgate tak ada, yang ada jenama lain. Lah beli aje lah, dia panggil Colgate. Sebab apa? Itu masuk dulu kat tanah Melayu tu masuk dulu. Bateri apa? Bateri jap, bateri apa dia panggil? Bateri lampu tu. Apa orang dulu panggil? Eveready tapi dia suruh beli. Pergi tengok-tengok tak ada brand Eveready. Tak belilah nak. Beli je lah. Katalah brand apa-apa. Kenapa dia guna istilah tu? Fumakila dulu. Fumakila. Tiba-tiba tak ada formula, tak beli. Beli je lah, cak ikan ke cak apa. Tapi sebab produk tu yang pertama sekali masuk, kita guna istilah dia, Pampers. Beli Pampers. Tiba-tiba tak ada jenama Pampers, ada Mami Poco. Tak beli dia. Beli aja lah. Faham tak? Begitulah. Bila yang pertama ada, kita guna sebagai istilah. Jadi macam tu ya solat sunat Zuhur. Sebab tu ulama letak seperti sunat Zuhur. Sebab Zuhur adalah yang pertama. Maka ambillah sunat yang pertama juga. Padahal boleh je letak sunat-sunat lain sebab sama je 2 rakaat juga. Dan yang lebih sempurnanya ditambah takbir pada rakaat pertama 7 kali, lain daripada takbiratul ihram. Selepas membaca doa iftitah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, wajjahtu sampai habis, lepas tu 7 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 7 kali. Itu sunat sunat hay'ah. Selepas baca doa iftitah. Lepas itu baca a'udzubillah Fatihah. Yalah, saya raya baca Fatihah, a'udzubillah Fatihah dan surah Qaf. Allah, kena buat sekali kat sini. Tapi jangan buat pengumuman, nanti orang pakat-pakat pergi masjid lain. Surah Qaf. Surah Qaf dua muka setengah tau. 2 1 apa? 2 muka setengah. Sunat baca surah Qaf. Rakaat pertama. Saya pernah buat dulu kat Puncak Alam dulu. Sekali je buat. Pernah buat tapi memang baca laju sikit lah. Tapi memang terasa lah. Sebab pertama kali buat, jadi tak adalah komplain. Okey. Dia tengok sunat baca surah Qaf. Okey. Atau tak nak Qaf tak apa. Boleh juga Sabbihi. Sabbihi isma rabbikal a'la lah ni. Yang ni okey. Yang ni okey tak? Okey. Sabbihi isma rabbikal. Atau panjang juga. Qul ya ayyuhal kafirun. Ambil rakaat pertama. Pilih nak yang terbaik Qaf, sederhana Sabbihi isma rabbikal a'la, paling pendek kuliah. Pilih aja. 3 boleh. Kalau boleh buatlah Qaf sekali itu je. Masa takbir tambahan itu sunat angkat tangan macam takbiratul ihram juga. Yang takbir 7 kali tadi. Dan di antara 2 takbir sunat baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
takbiratul ihram, Allahu akbar. Lepas tu baca doa iftitah, lepas tu baca Fatihah. Lepas tu baca doa iftitah, lepas baca doa iftitah, Allahu akbar. Angkat tangan macam mana takbir, Allahu akbar. Lepas tu sunat baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Jadi maknanya angkat tangan, takbir yang sunat tadi adalah 7 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 6 kali sahaja. Libat kat tengah-tengah tu. Okey, 6 kali je. Tiba-tiba syak. Boleh jadi syak? Boleh jadi 7 kali ni boleh jadi syak. Jika syak pada bilangan takbir umpamanya, adakah selesai 7 atau 6? 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7. Macam mana ni? Hendaklah dipakai yang sedikit, iaitu 6. Kemudian tambah satu lagi. Walaupun hakikatnya terlebih, biar ambil 6. Ambil 6, tambah satu lagi. Maksudnya 6 ke 7 ni macam 7, macam 6. Tambahlah Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Samalah juga kat tengah tadi. Kalau 6 atau 7, ambil 6 tambah 1. Itu imam atau sembahyang seorang. Kalau makmum macam mana? Disebut. Makmum kenalah mengikut imam tentang takbir ini sama ada lebih atau kurang. Jangan lawan. Dah 7 dah. Apa imam? Dah tak payah. Ikut imam. Imam 8, makmum 8. Tu ikut imam. Dan ditambah baca takbir pada rakaat kedua. Dan ditambah baca takbir pada rakaat kedua 5 kali lain daripada takbir qiyam. Maksud sujud yang kedua rakaat yang pertama kan ada Allahu akbar. Nak bangun tu kan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi Allahu akbar. Tu tak kira. Tu tak kira. Lepas tu duduk diam lebih kurang kadar tamanina 1-2 saat. Lepas tu Allahu akbar 5 kali. Diselangi dengan sama juga subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Boleh tambah wala haula wala quwata illa billahil azim, boleh. 4 kali je lah wirid dah, zikir je. Zikirnya 4 kali, takbirnya 5 kali. Lepas tu dan buat macam rakaat pertama, macam tu lah juga angkat tangan apa semua. Iaitu lepas baca surah iqtarabatis sa'at wa insyaqqal qamar, surah qamar. Jeng. Ni dua muka surat suku. 2 muka lepas tu suku. Yang tadi qaf 2,5. Pendek sikit. Rakaat kedua. Try buat kali. Iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar. Surah qamar. Surah qamar, surah bulan. Pada rakaat yang kedua. Tak boleh panjang, tak apa. Atau hal ata ka hadisul ghasyiyah. Boleh baca juga. Sederhanalah tu. Atau malas sangat kulhu, ambil. Pilih. Ada 3 pilihan. Cuma nasihat saya buatlah sekali yang panjang. Sekali je kot. Buatlah terai rasa sekali. Hari tu hari raya. Haram puasa. Makan dah banyak-banyak lepas ni. Dah menggigil sangat. Dah Allah lemahnya. Sebab semayang tadi baca 2 muka setengah rakaat pertama, 2 muka setengah rakaat kedua. Lembek. Ada tak gitu? Melampau. Melampau. Beratur panjang-panjang beli roti canai boleh. Tak rasa penat pun. Tiba-tiba semayang. Alah tambah berapa minit Rakaat pertama tu lebih kurang tambah 5 minit. Rakaat kedua tambah lebih kurang 4 minit je. Tambah 4 minit berbanding biasa. Biasa berapa minit? Rakaat pertama 5 minit. Tambah lagi 5 minit, 10 minit. Tambah kedua, rakaat kedua biasa berapa? 4 minit. Tambah lagi 4 minit jadi 8 minit. Tu je pun. Sekali-sekala lah buat. Jangan selalu. Okey. Fatihah dan surah dalam kedua-dua sembahyang raya sunat dibaca dengan suara yang kuat atau nyaring. Jaharlah. Surah dengan jahar. Fatihah dengan surah baca kuat. Selepas sembahyang raya yang dilakukan secara berjemaah, sunat. Kan? Sembahyang raya yang buat jemaah, sunat dibaca 2 khutbah oleh imam. Khatib. Kalau solat raya seorang-seorang, jangan duk khutbah. Duk rumah, punya apa saja jiran aku tu duk ittaqullah. Apa dia sembahyang seorang. Sembahyang seorang raya sunat juga, tapi tak sunat khutbah. Jika buat berjemaah, tak kisah di masjid atau di mana-mana. Buat berjemaah sunat khutbah selepas sembahyang raya. Solat Jumaat khutbah sebelum. Solat raya sunat solat raya khutbah selepas sembahyang. Ya? 2 khutbah. 2 khutbah tu maksud berdiri khutbah, duduk, berdiri balik, habis. Itulah maksud 2 khutbah.
oleh imam, oleh khatib yang mana di dalamnya diterangkan hukum fitrah pada raya fitrah. Ketika hari raya fitrah, ceritalah pasal bayar zakat semua sebagainya. Dan hukum korban pada raya adha. Pada hari adha, khutbah tu cerita pasal korban lah. Baru kena. Didahulukan takbir, masa khutbah tu, didahulukan takbir, Allahu Akbar, 9 kali berturut-turut. Pada khutbah pertama. Sebelum nak start apa-apa tu, diri je. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru baca. Innal hamdalillah, alhamdulillahil qail. Baru baca. 9 kali. Sunat. Dan 7 kali pada khutbah yang kedua. Lepas dia duduk tu, baca doa apa semua, nak bangun. Kan? Kan baca kan sidang hadirin yang kan. Sebelum tu sekejap. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 7 kali. 7 kali. Lepas tu khutbah yang kedua. Lepas tu habis. Habis lah. Takbir raya panjang sikit. Kita kena bahkan datang. Walaupun tu lah. Takbir raya muqayyad mursal tu. Takbir raya berhenti dekat takbir raya. Laju-laju je lah. Raya berlambat lagi. Dekat-dekat raya tu kita bincang balik lah kot. Berhenti mana? Sebab sembahyang hari raya. Berhenti dekat takbir raya. Takbir raya. Wallahu alam. Kita sedang tasbih kafarah dan salatan subhanakallahumma. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.